Assalamualaikum, nama saya Syazli bin Syamsuddin. Sekarang sebagai fotografer untuk Malaysia Cup Prix dan Sherwood Racing dan juga Malaysia Superbike lah. Saya berasal dari Kelantan. Pendidikan awal di Kota Baru lah. Dan saya meneruskan pengajian di Universiti Putrajaya Malaysia, kerja di Universiti Putrajaya Malaysia sebagai pegawai IT. 2007-2008 saya mula terjebak dengan bidang fotografi ni. Asal dia sebab saya pegawai IT. So masa tu kita perlukan kamera lah, kamera digital. So saya beli kamera untuk kegunaan technician. Tapi masa beli tu tak ada orang tahu nak guna. So saya terpaksa belajar sendiri kamera tu. Saya belajar, timbul minat kat situ. And then ada member ajak pergi buat wedding apa semua. Pada 2011 saya shoot bola sepak lah. Saya shoot untuk Kelantan, Direct Warriors. Masa tu portal rasmi lah, directwarrior.com. 2012 saya nekat untuk berhenti kerja dan jadi full time photographer lah. Dan pada 2016 saya pelawa menyertai TUI Motor Racing dan SAM sebagai pemenang lah. Masa saya besar dekat kampung di Kota Baru. Cup Prix datang race dekat dengan rumah saya dalam 2 kilo macam tu lah. So saya kayuh basikal pergi tengok Cup Prix masa tu. Masa tu saya ingat ada promo booth Marlboro rasanya. Dia bawa motor GP500 tu. So bila kita budak kecil pergi tengok motor tu, tayar dia botak. So kita macam macam mana dia orang race pakai tayar botak. So dari situ kita trigger minat macam mana ni kan. Cup Prix ni bagus dia pergi ke pelosok-pelosok kampung, kawasan-kawasan terpencil ni. So kita anak-anak kecil ni kita terdedah dengan benda ni, dapat peluang tengok dengan mata sendiri kan. So dari situ minat lah. Dan bagi saya Cup Prix ni dia sinonim dengan Malaysia tau. Kalau kata Malaysia ni kalau makanan orang akan cakap okey nasi lemak kan, roti canai. Tapi kalau Malaysia bila racing je mesti Cup Prix. Sebab Cup Prix ni pencetus kepada sukan dua roda yang ada sekarang. So bagi saya tiga perkara penting bagi saya. Pertama action itself. Yang kedua adalah untuk marketing. Okey, kita kena fikir juga untuk elemen marketing. Dan satu lagi kita kena buat juga untuk art. Dan paling penting untuk cover tiga elemen tu kita kena study lah. Sebagai fotografer, pertama minat lah. Pertama minat dengan sukan tu sendiri. Dan kedua kena minat dengan fotografi. Dia tak boleh kalau minat foto saja tapi tak minat racing, tak ada juga nak shoot racing ni. Dan didorong dengan disiplin lah. Kena sentiasa belajar. Kali ni kita dah buat ni, next kita kena improve lagi bagus dan lagi bagus lah. First kali seminggu sebelum pergi kita tengok race schedule dulu. Tengok senarai rider, kita tengok race schedule, kita combine ni baru kita akan buat plan. Dan kita pergi first day kita akan tengok okey plan ni doable ke tak. Kalau perlu ubah kita ubah. Biasanya lepas subuh, solat subuh semua, lepas tu kita akan pergi ke track. Sampai kat track kita akan buka make sure barang biasanya kalau motor keluar pukul 8, seboleh-bolehnya sejam ataupun sejam setengah sebelum tu kita dah ada nak make sure equipment kita well prepared. Dan masa tu juga bila dah semua dah okey kita akan sit dengan tim kita. Kalau tak ada perubahan kita akan proceed. Lepas tu kita akan bergerak lah. Kalau saya biasanya untuk Cup Prix saya akan buat action shot. And then akan ada assistant yang buat untuk paddock apa semua ni. Tengah hari kalau kita dah penat, bila dah penat kita punya daya kreativiti dah kurang. So gambar kita tak akan dapat. Lepas tu kita tak akan fokus. Plan kita dah lari. So itu pentingnya perancangan supaya kita dapat sustain kita punya tenaga dan kreativiti tu sampai ke petang. Proses tu semua sorting gambar akan berakhir dalam pukul 12 ke pukul 1 pagi. And then tidur sekejap. Waktu esoknya tu pukul 5 pagi bangun balik. So rutin yang sama, pukul 6, 6.30 lepas subuh seawal mungkin kita akan pergi ke track. Pun benda yang sama, kita akan letak balik barang, set up balik semua. Fotografi ni pertama kalau untuk kita macam racing sport ni memang pertama adalah cuaca lah. Yang kedua track itu sendiri. Kita tengok track, ada track, setengah track macam Sepang senang kadang kita boleh pakai motor kan. Tapi yang paling penting adalah cabaran paling besar adalah diri sendiri lah. Diri sendiri nak menguruskan diri sendiri. Nak make sure kita boleh disiplin ikut apa yang kita plan. Seorang jurugambar ni kena uruskan diri dia untuk menyelesaikan masalah, untuk dapatkan gambar, untuk selesaikan masalah. Orang tak nak tahu masalah kau ada masalah tu, kau masalah ni, tak ada. Fotografer ni, orang nak gambar ni, dia tak kira kau buat macam mana pun, kau mesti ada gambar ni.
kita kena berdepan dengan pengorbanan family lah. Sebab bila jadi fotografer, terutama fotografer racing ni, biasanya kita kerja hari weekend kan. So masa dia orang cuti yang kita nak kena keluar. So dia orang nak kena berkorban, duduk rumah, tak ada masa dan kita masa. So kita kena curi-curi masa, and then kenduri-kenduri saudara mara. Even pernah konvo adik saya pun saya tak boleh nak hadir sebab saya ada tugasan kan. So kita kena korbankan hal peribadi yang berkaitan dengan family. So kita sangat perlukan family yang sangat memahami. Saya alhamdulillah isteri saya sangat memahami dan anak-anak saya juga sangat memahami, dan diorang banyak berkorban untuk saya. So tanpa pengorbanan diorang ni, daripada zaman susah, saya rasa saya tak akan berada kat sini. Dari padang tembak ke Suzuka, sebab itulah perjalanan hidup saya. Saya bermula di kampung saya dekat dengan padang tembak lah. Padang tembak tu dulu track kat Perik lah. Lepas 30 tahun, akhirnya saya diterima sebagai official photographer, dan ada satu official photographer untuk Asia Road Racing, dan satu pusingan tu berlangsung di Tas Suzuka. Dan bila saya sampai di Tas Suzuka tu, saya baru ingat, oh, dulu aku nak pergi sini ya masa aku kecil. Perjalanan tu dia pergi jauh lah sekali sampai kat situ. Lepas Petronas taja kat Perik ni, kita boleh nampak satu perubahan yang drastik lah. Dia kat Perik tu dah jadi sangat profesional, dan saya macam kagum. Alhamdulillah juga selepas beberapa tahun dapat masuk, dan bila kita terlibat secara langsung, patutnya Malaysia berbangga lah. Kita ada satu penganjur kat Perik ni yang bagi saya cukup profesional. Sebab tu Kak Perik ni boleh bertahan selama dekat 30 tahun boleh bertahan, sebab cara pengurusan yang sangat profesional. Dan rakyat Malaysia, peminat sukan pemotoran sangat bertuah. Sebab Kak Perik ni dia dah develop, dah jadi satu industri yang besar. Jangan pernah ada rasa puas hati dengan apa. Mungkin hari ni kita rasa macam kita on top, kita dah capai semua, dapat semua apa yang kita nak. Kita jangan berhenti kat situ. Kita kena tengok apa yang perubahan semasa, peredaran zaman semasa, apa yang kita boleh improve lagi. Kita kena dinamik lah, kita kena fleksibel. Kita tak boleh nak berada sentiasa selesa. Kena tengok, melihat sekeliling, sentiasa terbuka untuk berubah, sentiasa melihat perubahan, sentiasa melihat apa yang terbaru dan apa peluang yang ada, apa teknologi yang ada untuk kita perkembangkan diri kita ke arah yang lebih tinggi. Best moment bagi saya bila setiap kali kita tengok rider yang kita shoot dia dari kecil tu, bagi kita walaupun kita tak berada kat situ, tapi kita rasa puas sebab kita rasa menyumbang dia dari bawah sampailah ke peringkat yang tertinggi. Setiap kali tu kita akan rasa puas lah. Kita rasa kita part of this community. Kalau saya nak sebut nama-nama yang banyak bantu saya rasa terlalu panjang lah. Terlalu panjang, dan kalau saya sebut mungkin akan tertinggal. So saya rasa sesiapa saja yang mengenali saya, siapa saja yang berada di sekeliling saya, mereka semua menyumbang dan mereka lah kekuatan saya. Mereka yang banyak menyokong saya. Dan saya ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada Nikon Malaysia, terutamanya NPS, yang banyak membantu saya, support dari segi teknikal sehingga ke hari ini. Dan tak lupa kepada pihak pengurusan Two Wheels, bos-bos semua memberi kepercayaan kepada saya dan memberi peluang kepada saya untuk bersama pasukan, bagi saya pasukan yang sangat bagus, yang sangat best. Perlu bijak mengawal untuk tidak melakukan kesilapan permulaan. Mengambil stekor pertama sudah keluar di hadapan itu pelumba yang bermula di petak pertama, Haidar Nur Akmal yang berjaya mendahului. Ada pelanggaran di belakang. 1, 2, 3 motosikal yang terjatuh di belakang kita lihat, tapi di hadapan nombor 4 Dennis Abdul Rahman yang mulai sampai. Kita cari nombor 3 di mana? Nombor 3 Amrin Haziq Johan. Kelompok besar di hadapan. Bahagian dalam cuba masuk dan mengambil kedudukan itu. Haziq Johan kerana dia adalah pencabar
untuk kejuaraan ini, tapi tidak nampak di depan kerana kita tahu Dennis Abdul Rahman bersama dengan Haidar ada di dalam, berada di kelompok di belakang. Terlihat keputusan sampai satu pusingan, mudah untuk melihat di mana kedudukannya. Nombor 5 sekarang ni Amrin Haziq Johan, kerana mereka menggunakan semua jentera yang sama. Pakaian livery mereka juga sama, jadi agak suka. Kita akan dasarkan nombor motosikal. Dennis Abdul Rahman tempat yang pertama, Haidar Nur Akmal tempat yang kedua, Haziq Hakimi tempat ketiga, Al-Hakimi Syarudin tempat yang keempat, 5 Amrin Haziq Johan. Amrin perlu dia tenang di hadapan, tapi 20 di belakangnya. Agak rapat juga Haidar Nur Akmal dan juga Haziq Hakimi. Dan ini jika mereka dapat memintas boleh membantu juga pada Amrin Haziq Johan yang ketinggalan akan jauh tempat yang kelima buat masa ini. Kita lihat di mana nombor 3, ya di situ dia ketinggalan. Dia perlu untuk melepas Hakimi dan dia perlu dipintas oleh Firdaus Effendi seketiga. Ada perebutan antara mereka di sini, Al-Hakimi, Amrin Haziq Johan, Firdaus Effendi dengan Aiman Muhammad Hafiz. Melalui melepasi selekor yang terakhir begitu rapat 4 pelumba di belakang. Namun di hadapan ini, jadi Haidar mungkin berada di depan. Yap. Haidar mungkin berada di depan sekarang ini. Jadi kena ke depan sikit bagi Amrin Haziq Johan. Dia perlu untuk melepasi, keluar dari kelompok ini untuk mengejar pelumba di depan. Tapi dia ketinggalan pula sekarang ini di belakang Firdaus Effendi. Amrin Haziq Johan sudah tempat yang ke-6 buat masa ini. Dua pelumba di hadapan adalah pencabar kepada Amrin, Al-Hakimi dan juga Firdaus Effendi. Dalam kedudukan keseluruhan, Haziq Hakimi 91 mata. Secara matematik dia juga ada peluang lagi bagi Haziq Hakimi, dan dia di tempat yang ketiga sedang ini, nombor 14. Dan untuk menghidupkan lagi peluangnya, dia perlu menang. Dia perlu berada di depan Haidar dalam perlombaan ini, dan itu akan menjadikan kelebihan kepada Haziq Hakimi. Jika tidak, nombor 4 itu dia mengejar dalam kumpulan itu. Setidak-tidaknya dia keluar di tempat yang keluar, dia berjaya untuk tempat yang kelima. Kerana tempat yang keempat adalah Firdaus yang jauh meninggalkan mereka. Tapi bahaya juga kedudukan Amrin Haziq ini, kerana di belakangnya sekarang Abang Muhammad Lokmanul yang telah pun sampai di belakang Amrin. Ada nombor 6 yang di belakang. 3 pusingan lagi menuju selekor yang ketiga. Masih dalam persaingan ini, Al-Hakimi masih lagi di depan. Nampaknya begitu sukar untuk Amrin keluar dari kelompok ini. Namun di hadapan sekali lagi Haidar yang dilihat menguasai, diikuti dengan Danish. Haziq Hakimi agak ketinggalan sedikit sekarang ini. Dia di belakang Danish. Dua persaingan ni kita lihat seolah memang selesa penguasaan Haidar, tapi untuk Danish, dua pusingan terakhir nanti dia perlu menggunakan peluang ini. Dapat terarah kepada Haidar dan Danish kerana Haziq ketinggalan di belakang sedikit. Cuma sekarang kita lihat Amrin Haziq di tempat yang ke-6, tapi saya dapat nombor 6 berada di belakangnya, tapi dia timing page menunjukkan nombor 1 yang berada di belakang Amrin Haziq. Kita lihat nombor 7 adalah Al-Hakimi Syarudin. Kemudian nombor 3 Amrin Haziq Johan di belakang. Ada nombor 6, ya betul, nombor 6. Itu Aiman Hafiz yang berada di belakang Amrin. Sekarang ya, dia berada di belakang, baru saja melepasi, dan Aiman berjaya melepasi Amrin, dan Amrin turun tempat yang ke-6. Dan ini kedudukan yang tidak begitu baik untuk Amrin dalam kedudukan untuk perebutan keseluruhan. Ya, mengalami kesukaran berlumba dalam keadaan hujan ini. Namun yang penting dia perlu menamatkan peluang, itu yang lebih penting. Dia sudah bermasuk. Ada ruang ditinggalkan Aiman Hafiz dari kelekaan menuju selekor yang ke-9, selekor terakhir di sini. Amrin menggunakan peluang ini kembali semula dari kedudukan asalnya, kedudukan yang ke-6 di belakang Muhammad Al-Hakimi. Di hadapan Haidar masih kekal. Haidar diikuti dengan Danish Abdul Rahman. 5 mata beza antara kedua-dua pelumba ini, 25 dan 20 untuk perlumbaan ini. Dan 5 mata itu mungkin mahu dikejar oleh Dennis Abdul Rahman, kerana ini akan membantu dia untuk melakukan kejuaraannya dalam pusingan. Dah terlepas peluang Haziq Hakimi. Kesilapan sedikit daripada Danish dan Haziq Hakimi yang berjaya naik sekarang ni. Ini berikan kelebihan kepada Haziq Hakimi kerana mereka telah pun sampai berapa di garisan penamat. Jadi Haziq Hakimi tempat yang kedua, Danish Abdul Rahman di tempat yang ketiga. Sementara Amrin yang cuba untuk melepasi
Muhammad Al-Hakimi, tapi nampaknya terus dia tempat yang ke-6 di belakang Muhammad Al-Hakimi Syarudin. Kita lihat keputusan bagi perlumbaan Honda Dash 125 Challenge akhir pusingan yang ke-8 di Litara Tangkak. Dia naik podium 2 kali sebelum ini, tempat yang kedua, pusingan ketiga dan tempat yang ketiga di pusingan yang ke-6. Adib Rosli petak kedua, Firdaus Hamdan petak yang ketiga, Syafiq Rasul. Dan mereka bermula sekarang. Firdaus yang kita lihat sama dengan Syafiq Rasul dan Adib berebutan untuk sampai ke seleko yang pertama, tapi nampak Adib yang lebih dahulu keluar di hadapan untuk berada di tempat. Oh, ada kelangan di belakang. Ada dua pelumba yang terjatuh di bahagian belakang. Tapi di hadapan perebutan kembali saya lihat Firdaus yang memintas Adib dari peringkat awal dia berjaya untuk melepasi Firdaus Hamdan, tapi kedudukan masih dapat di awal perlumbaan 15 pusingan untuk perlumbaan ini, di mana kedudukan Firdaus Hamdan yang berada di hadapan Adib Rosli tempat yang kedua, Syafiq Rasul serta berada di tempat yang ketiga, dan kita bersama on board dengan Muhammad Alif Daniel, tapi di hadapan Firdaus Hamdan, Adib Rosli, Syafiq Rasul, Irfan Haikal, Hafizah Rofa, Aziz Hamdan. Begitu rapat 4 pelumba ini. Kita lihat kedudukan Firdaus Hamdan yang terus mengorak langkah selepas pusingan pertama, yang berada pada kedudukan sangat rapat. perlu kekalkan momentum ini. Kalau dari sudut ini kita dapat lihat dua pelumba di hadapan, Syafiq dan juga Irfan yang ada gap, tapi mereka akan datang semula kembali dekat ketika di selekoh yang ketujuh ini. Kedudukan yang tidak berubah, masih lagi diketuai oleh Syafiq Rasul. Syafiq Rasul menuju selekoh 9. Oh, dari bahagian dalam mengambil peluang Irfan Haikal yang sudah memintas kedudukan Syafiq Rasul. Tetapi kita perhatikan di belakang itu, dalam kedudukan yang ketiga itu Firdaus, Adib, Haziq, Faris Hafiz di sana juga. Hafizah Rofa juga mulai nak sampai dalam kelompok ini. Kita cakap pasal Hafizah Rofa kerana perebutan kejuaraan keseluruhan antara Hafizah dan Syafiq Rasul. Ketika ini Syafiq Rasul yang ada kelebihan kerana dia berada jauh di depan. Di depan Hafizah tempat yang ketujuh buat masa ini. Cuma sekarang kita lihat bagaimana, ya ini kelompok yang di belakang saya katakan tadi. 6 pusingan tapi jarak mulai ada lan antara Syafiq Rasul dan Firdaus Hamdan ini. Tapi Firdaus yang diberikan tekanan oleh Adib dan Faris untuk putaran tempat yang ketiga. Adib berjanjikan untuk menaiki podium. Bagi Sifu ada 2 pelumba mereka yang pada kedudukan boleh untuk menaiki podium sekarang kerana mereka berikan tekanan kepada Firdaus Hamdan. Pelumba mungkin petak utama perlumbaan dengan ada 2 pelumba di depan melalui menjarakkan diri Irfan Haikal dan Syafiq Rasul. Kemudian ada jarak lebih kurang 1 saat, dan sekarang ini kedua-dua pelumba Sifu, dua pelumba pasukan Wawai Pang memberikan tekanan kepada Firdaus Hamdan untuk naik tempat yang ketiga. Yang ini yang perebutan kita sedang saksikan sekarang ini. Dan saya lihat itu ada Faris Hafiz yang telah pun berada di depan rakan pasukan Adib untuk berikan tekanan kepada Firdaus untuk naik tempat ketiga. Lagi ke ketujuh, tapi kali ini ditutup dengan baik oleh Firdaus. Firdaus menutup ruang begitu baik sekali, tidak membenarkan 68 di belakangnya, yaitu Faris Hafiz untuk memintas dari Faris. Akan sekali lagi berikan cabaran, ada 4 pusingan, 4 lap lagi. Faris akan masuk bahagian dalam sekali. Faris berjaya untuk lepas. Faris naik tempat yang ketiga kerana dia melepasi. Dan sekarang giliran Adib pula untuk dia berikan tekanan kepada Firdaus bagi memastikan podium ketiga menjadi milik pasukan mereka. Tapi buat masa ini dia masih lagi kekal kerana Faris Hafiz yang berjaya naik tempat yang ketiga dan sekarang ini cuba lari. Dan dia bergantung bersama ada Adib dapat berikan tekanan atau tidak kepada Firdaus Hamdan. Jadi persaingan lebih terarah pada 2 kelompok di hadapan. Irfan bersaing bersama dengan Syafiq Rasul yang terus memberikan tekanan untuk perebutan tempat pertama. Manakala Firdaus, Faris, Adib Rosli adalah perebutan tempat yang ketiga. Kita lihat ada 2 gap, 2 kelompok di hadapan masih kekal untuk Irfan. Tetapi kita masih memberikan tumpuan kepada 3 pelumba yang berada kelompok yang kedua. Kedudukan tidak berubah, seolah konsisten. Tetapi di sini di hadapan Faris Hafiz yang lebih laju menuju selekoh yang ketiga,
tetapi masih lagi dalam persaingan, terutamanya Adib. Faris mulai lari sekarang ni. Dia cuba untuk menjarakkan diri dia. Dia memang nampak ada gap antara Faris dan juga Firdaus di tempat yang keempat. Jika Adib dapat naik tempat yang keempat, dan itu sudah menjadi selamat untuk pasukan mereka. Sementara 20 dia dapat ini, Irfan Haikal dan Syafiq Rasul. Syafiq semakin hampir nampak jalan di belakang Irfan Haikal, dan nampaknya Syafiq dengan baki 2 lap lagi ini, dia akan mencuba mencari ruang sektor pertama, sektor ke-7, sektor ke-9 untuk masuk dan merampas tempat. Jika dia berjaya tempat yang pertama, kelebihan yang sangat besar buat Syafiq kerana Hafizah buat masa ini di tempat yang ke-9. Jadi pusingan ini adalah penting untuk Syafiq untuk memberikan reaksi, memberikan tekanan. Kita lihat sambil di hadapan, tapi di sini persaingannya begitu rapat. Adib menggunakan pengalamannya, dia sudah memintas kedudukan Firdaus. Jadi dua pelumba yang bersama dengan rakan sport itu Faris Hafiz, tetapi tak selamat. Kita lihat sentiasa berubah kedudukan itu. Ya, tadi Firdaus yang kembali masuk, tapi lebih kepada sekarang ni antara Irfan dan juga Syafiq Rasul. Ini adalah perebutan tempat pertama, tempat yang kedua. Mereka masuk di lap yang terakhir, pusingan yang terakhir sekali. Buat masa ini Irfan Haikal yang kedudukan tempat yang pertama, tapi begitu rapat di belakang Syafiq Rasul. Dia akan cuba di sektor ke-7. Itu penentuan antara kedua-dua pelumba ini, kerana kedudukan yang antara mereka sangat rapat dan juga masuk pakai ini. Dia akan cuba kali ini bagaimana Syafiq Rasul lepas. Syafiq Rasul lepas untuk berada di depan, dan dia mendahului Irfan Haikal ini sekali. Syafiq berjaya untuk naik tempat yang pertama, dan sekarang ini berada di hadapan kedudukan di sektor ke-7 akan menjadi penentu. Wow, dari dalam masuk Irfan Haikal Hamidi yang sudah merapat kedudukan, menoleh sedikit belakang, melihat di mana kedudukan Syafiq Rasul, dan ada 2 pelumba menuju ke selektor yang terakhir. Ini mereka rapat kedudukan mereka bersebelah, tunjukkan kesan penamat antara kedua pelumba. Siapa sampai? Irfan Haikal nampak seperti sampai di hadapan Syafiq Rasul. Faris Hafiz yang berada di tempat yang kedua. Ini keputusannya, Irfan Haikal di tempat yang pertama, Syafiq Rasul di tempat yang kedua, dengan Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman di tempat yang ketiga, 4, Muhammad Firdaus Hamdan 5, Muhammad Adib Rosli 6, Muhammad Syafiq Rosli. Podium 925, Irfan Haikal Hamidi, Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman.